So kita akan belajar tentang inertia. Dalam inertia ini, inertia ini juga disebut sebagai, jadi di bawah satu hukum disebut sebagai Newton First Law of Motion. Newton First Law of Motion. Nombor 1, hukum gerakan Newton yang pertama. Okey, hukum gerakan Newton yang pertama. Okey. Kalau dia kata konsep apakah yang terlibat, kalau macam melibatkan inertia, lepas ni awak akan faham macam mana situasi-situasi tersebut adalah dia berkait dengan inertia. Okey. Tapi sekarang saya juga nak sampaikan, okey, inertia ni dia adalah satu konsep. Okey, dia adalah satu konsep. Kalau dia, soalan itu dia tanya apakah hukum yang terlibat? Dia cerita pasal inertia sebenarnya. So kita kena jawab hukum gerakan Newton yang pertama. Okey. Satu lagi juga disebut sebagai law of inertia. Boleh juga. Hukum law of inertia. Apa dia? Hukum law of inertia apa? Dalam bahasa Melayu? Hukum inertia. Hukum inertia lah kan. Hukum inertia. Okey. Okey. Cikgu akan kongsikan awak satu video ni kan. Okay, cikgu nak awak tengok video ni. Kita tengok video ni dulu kan. Okay, video ini adalah sewaktu cikgu belajar di luar negara dulu. Okay. Okay, boleh nampak? Boleh nampak tak? Boleh. Okay. So awak dengar Constant velocity says constant speed and constant. Dia cakap dalam bahasa Inggeris, cikgu harap awak pun tak adalah mangkuk sangat pasal bahasa Inggeris ni. Kan? Okay, boleh dengar Direction. bunyi dia dengar tak? Sound dia dengar tak? Dengar. Dengar, okay. Dengar, tengok. Ain't that true? Right? So something will move at constant velocity in the absence of a force. That's if it's moving anyway. But if it happened to be at rest, no force, what's it going to do? Stay at rest. So we call that idea the law of inertia Newton's first law of motion. Things tend to stay put. Make sense? I got a couple of blobs. These are blobs of clay. These clays have inertia. Right now they're at rest. They tend to stay at rest. I put this clay on the top of my head like this, and I can see this one very clearly. But you know what, gang? I can't see this one back here. How can I see that one without touching? Okay, turn around. Isn't that neat? See? Things tend to stay put. You ever do that? You got a bowl of soup, right? And you got the alphabet, and you want this alphabet over here near you, so you turn the soup bowl, and what happens? The alphabet stays there. You keep turning the soup bowl. Inertia. Things at rest tend to stay at rest. Ain't that neat? Okay? Here's a block of wood. Here's a block of wood. This block of wood tends to stay at rest because it has inertia. By the way, inertia is another word for mass. Mass is another word for matter. This block of wood has mass. Gravity's pulling on it, so it also has weight. But to say it has mass is to say it has inertia. To say it has inertia is to say it tends to stay right there. That's a tendency. Now what I'm going to do is I'm going to flip this tablecloth, and I'm going to pull it like this. And you're going to guess what is going to happen to the block. Will the block stay essentially where it is? Will it recoil, come down here and hit the cylinder? Or will it follow along in the direction it's pulled? Check your neighbor. Take a guesstimate. Make a hypothesis. All right, here we go again. Which way? A 1, 2, 3. Staples, the staples. Hey, this illustrates Newton's zeroth law of motion. That's stay on your toes, gang. Be skeptical. These little staples provided a force that made it move, see? So there was a force. But what if the staples weren't there? And what do we have down here, gang? We have some plates. No staples, no Velcro.
the tablecloth. This is what I want you to do over the weekend when you get invited to dinner at someone else's house, okay? What you do is they say, hey, what are you learning at the university? Say, I'll tell you what I've been learning at the university, okay? And get the table all set, grab the tablecloth like this, and say, do you believe in the first law of inertia? And they say, yes, we do. Hey, how about that? Not even a quiver of motion. Did you see that? Okay. See, something at rest tends to stay at rest. There's a little bit of friction force there. That little bit of force does move it a little bit. You saw the motion a little bit, yeah? So if you had something really, really heavy, oh, look at this here. Look at this. Boom. Look at that thing. Hey. This has a lot of inertia. A lot. Okay. Okay, so orang tengok video ni tadi kan. Kalau awak tengok yang dalam, cikgu dah tukar skrin sekarang, boleh nampak Nampak. Boleh. Okay, so apa yang orang ni buat ni, yang dia tarik kan, ini dalam gambar tau. Tapi tadi cikgu tengok video tadi yang realnya tu. Okay. Tadi awak pasang tak cikgu ada kat belakang tu? Ada gambar cikgu kat belakang tu. Okay. Itu masa cikgu belajar dekat overseas dulu kat Uganda tu. Okay. 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 So dia membuktikan bahawa betul prediksi inertia itu. Okay. Dengan dia tarik benda ni, kita akan perhatikan buah ni dia tidak bergerak. So apa dia inertia? Inertia ini adalah kecenderungan sesuatu objek untuk kekal dalam keadaan asalnya, sama ada pegun atau bergerak dalam garis lurus dengan hal laju mala. Okay. Macam susah macam susah awak nak ingat Dan definisinya sama juga untuk hukum gerakan Newton yang pertama, iaitu dia kata apa? Suatu objek akan kekal dalam keadaan pegun atau bergerak dengan hal laju mala jika tiada daya luar yang bertindak ke atasnya. Okay. So cikgu pendekkan definisinya, bukan pendek lah, mudahkan dia. Tak tahulah kot, mungkin awak lebih mudah ingat yang ini. Kalau dia tanya apakah dia inertia, ataupun dia kata apakah hukum gerakan Newton yang pertama, so jawapannya begini, iaitu sesuatu objek yang pegun akan kekal, akan cenderung disebut perkataan cenderung, akan cenderung untuk terus kekal pegun. Okay. Dan kalau satu objek yang bergerak dengan hal laju mala akan kekal untuk bergerak dengan hal laju mala. Okay. Jika tiada daya luar yang bertindak ke atasnya. Okay. Tu mungkin mudah sikit kot. Ataupun objek yang bergerak akan terus kekal untuk bergerak. Boleh juga sebut macam tu. Kan? Akan kekal untuk terus bergerak jika tiada daya luar yang bertindak ke atasnya. Okay, Amir Iskandar, boleh ulang tak apa cikgu sebut tadi? Cikgu rasa yang tu mungkin mudah sikit. Perkataan cenderung kena ada. Amir Iskandar daripada semalam tak boleh bercakap dia. Muhib, cuba ulang balik Muhib. Objek yang pegun lebih cenderung untuk kekal pegun. Lepas tu objek yang gerak lebih cenderung bergerak dengan hal laju yang mana? Okey, jangan sebut lebih tu. Lebih tu mana ada. Dan sesuatu objek yang pegun akan cenderung untuk terus kekal pegun. Dan objek yang bergerak akan cenderung untuk terus kekal bergerak. Okay, melainkan ada daya luar yang bertindak ke atasnya. Itu je. Okey. Apa tu? Abu Zah, ulang Abu Zah. Objek yang pegun cenderung untuk berada dalam keadaan pegun jika tiada daya luar bertindak ke atasnya. Bergerak tak sebut pun. Cuba sebut pegun yang bergerak. Objek yang bergerak cenderung untuk bergerak. Untuk terus bergerak. Untuk terus bergerak. Okey. Pegun tu kita sebut 2 kali kan. Cenderung bergerak kita sebut 2 kali. Okey.
Sekali lagi. Siapa dia? Siapa nak ulang? Alif Nazan ulang. Suatu objek yang pegun akan cenderung untuk pegun. Manakala suatu objek yang bergerak akan cenderung untuk bergerak. Ada satu perkataan tertinggal tu, terus. Objek yang pegun akan cenderung untuk terus pegun. Kan? Ataupun kekal pegun. Kan? Objek yang bergerak akan cenderung untuk kekal bergerak. Terus ataupun kekal disebut. Okey, boleh? Okey, so itu je. Sebenarnya kalau kita ikut dia punya prinsipnya begitu. Okey. Okey, disebabkan oleh inertia ini, kita tak boleh measure dia, kita tak boleh ukur. Kan? Inertia kita tak boleh ukur ni, macam ni kan. Macam mana kita nak ukur inertia? Kita nampak dia punya konsep ataupun situasi je. So kita tak boleh ukur inertia. So disebabkan oleh kita tak boleh ukur inertia ini, kita definisikan secara operasi bagi inertia ini, yang mana inertia ini kita boleh kaitkan dia dengan jisim. Okey. Objek yang berjisim memang akan ada inertia. Objek yang berjisim memang ada inertia. Memang akan ada inertia yang akan wujud padanya. Okey. So kita analogikan dengan jisim. Sebab kalau pasan dalam video awal tadi cikgu tunjuk tadi, dia kata apa? Bila jisim besar, dia mempunyai a lot of inertia. Kan? Dia kata gitu. Kan? Jisim objek yang besar, objek yang berjisim besar, dia punya inertianya tu adalah lebih tinggi. So kita kaitkan dia dengan jisim. Okey. Ini aktiviti. Kita tengok aktiviti jap. Aktiviti ni. Cikgu go through buku teks ni lah kan. Okey, bila dia tarik cardboard ni dia tarik, apa berlaku pada duit shilling? Dia akan terus kekal pegun lah kan. Tapi sebab bila dia tarik ni dah tak ada daya normal yang tindak ke atas ni, dia akan jatuh dalam ni lah kan. Dia akan jatuh dalam ni. Okey. So itu aktivitinya. Okey, sebiji bola bowling dan bola sepak, adakah lebih mudah untuk menggerakkan? Ni. Kalau nak sepak ni, mana satu yang mudah ni? Nak sepak. Tak payah sepak lah, tolak lah kalau nak tolak. Mana lebih mudah? Bola ni lebih mudah nak tolak. Kan? Kalau nak tolak bola ni lebih mudah untuk awak tolak dia. Kan? Sebab apa? Dia punya jisim dia tu rendah. Yang ini jisim dia tinggi. Makanya dalam definisi tadi kan, objek yang pegun akan terus kekal pegun. Kan? Bola ni dalam keadaan pegun, bola bowling, bola sepak dalam keadaan pegun. Kita nak gerakkan dia supaya kita nak ubah dia punya keadaan gerakan dia tu kan. Kita akan dapati bahawa bola ni kita nak ubah dia lebih mudah. Sebab apa? Inertianya rendah. Kan? Tapi kalau yang inertia tinggi tu, maksudnya dia akan terus nak kekal pegun. Dia tak nak bagi bergerak. Kita sekarang nak ubah dia jadi bergerak. Sekarang dia buat apa? Dia nak kekal pegun. Sebab prinsip inertia ada pada dia. Sebab dia berjisim. Maka prinsip inertia tu ada pada dia. Dia nak kekal pegun juga. Sebab tu kita rasa susah sikit nak tolak dia. Okay, sebab apa? Inertianya tinggi kat sini. Okay. So bila inertia dia tu tinggi, maksudnya adalah dia mempunyai jisim yang tinggi. Kalau dia dah bergerak, bola sepak dah bergerak, bola bowling dah bergerak. Cuba awak berhentikan dia. Kan? Kalau bola tu bergerak dengan hal laju, misal kata yang ni laju 50, yang ni pun hal lajunya 50. Kan? Bola sepak ni mungkin tahan pakai jari pun boleh. Kan? Pakai 2 jari, pakai 5 jari pun boleh kan. Awak tahan dia. Dia akan berhenti. Tapi kalau bola bowling ni tengah laju baling, kan? Kalau tahan pakai kaki, silat-silat dia makan kaki awak. Kan? Maksudnya dia dalam situasi apa sekarang? Bila dia dalam situasi bergerak, bila dia berjisim besar, kan? Maksud dia akan kekal untuk terus bergerak tu. Kan? Maksud bila kita nak berhentikan dia, kita memerlukan daya yang lebih untuk kita berhentikan dia. Kan? Ataupun dia susah untuk kita berhentikan. Okay? So ini ada satu eksperimen, kita akan balik nanti kita akan buat inilah. Yang kita akan buat eksperimen ini. So eksperimen ini adalah apa? Eksperimen ini kita nak kaitkan di antara jisim. Kan? Kenapa kita buat jisim? Sebab jisim ni kita boleh kaitkan dengan inertia. Okay, kita boleh kaitkan dengan inertia. Ini apa dia buat? Dia tarik sini, kan? Dia tarik kemudian dia lepaskan. So
So bila dilepaskan ni, apa berlaku pada bilah gergaji ni? Dia akan bergerak macam ni lah kan? Betul? Dia akan bergerak kiri kanan macam tu. Okey. Okey, dia akan bergerak kiri kanan. Sebelum ni cikgu dah jawab tentang frekuensi. Kan? Frekuensi ticker timer tu. Kan? Frekuensi. Cikgu dah jawab frekuensi. Contohnya 50 Hz. Kan? Apa maksud frekuensi 50 Hz pada pita detik? Apa maksud frekuensi 50 Hz pada pita detik? Kan? Ni pita detik itu yang kita belajar, kan? Apa berlaku ni, kertas karbon di sini kan? Kertas karbon. Kan, ini pita detik dia. Kan, pita detik. Okay, apa maksud frekuensi 50 Hz ni? Maksud frekuensi 50 Hz ini bermaksud dia bergetar 50 kali. Kan? 50 kali sesaat. Kan? Dia bergetar 50 kali sesaat. Kan? So kalau sekali dia bergetar, kan? Sekali dia bergetar maksudnya apa? Awak akan bahagikanlah 1 bahagikan dengan 50. Maksudnya 50 ni pindahkan di sebelah ni, so dia akan 1/50. So awak akan dapat 0.02 saat. Satu kali dia bergetar, kan? Tak, dia bergetar banyak kali ni. Sekali dia bergetar pergi patah balik ni atas, kan? Dia ambil masa selama 0.02 saat. Dan 0.02 saat ini kita namakan dia sebagai kuantiti yang disebut sebagai tempoh. Okey, disebut sebagai apa? Disebut sebagai tempoh. Ini dalam scientific investigation yang kita belajar pada hari itu. Okey. Kalau objek yang berayun, kalau kita start kat sini, dia berayun, pergi sini, kemudian dia patah balik sini. Okey, masa yang diambil untuk dia berayun ni daripada nombor 1 pergi balik nombor 1, sini nombor 2 contohnya. Sini nombor 3. Nombor 3 dia tempat dia balik, kan? Yang ini disebut sebagai tempoh. Masa kita ambil masa tu tadi, kita ambil masa start. Okey, lepaskan, kita start masa. Dia berayun, patah balik, stop masa. Kan, itu disebut sebagai tempoh. Okey. Sebab tu awak kena ambil lebih kurang dalam 10 ayunan tau. Sebab kalau ambil sekali je tak sempat nak tekan stopwatch. Baru je nak tekan balik, bola tu dah sampai. Sebab tu kena ambil sebanyak 10 kali. Kan? Okey, so tempoh so untuk yang sama juga yang untuk yang ni, dia pergi dia patah balik ni, sebenarnya kita nak kaitkan dengan tempoh. Okey. Kalau cikgu bagi bola bowling tadi kan, bola bowling kalau dia bergerak, kan? Dia tengah bergerak ni sekarang, Kan? Berapa lama kita boleh berhentikan dia? Berapa lama kita boleh berhentikan bola bowling yang tengah bergerak sekarang? Kan? Nampak? Berapa lama? Maksudnya kita ambil masa. Kan? Kita ambil masa kan? Berapa lama dia boleh ni? Kalau bola sepak, kan, kalau kita nak berhentikan dia, masa dia mungkin apa? Ni masa dia tinggi, yang ni masa dia mungkin sekejap je. Okey, nampak tak? Kat situ kita boleh kaitkan. Sekarang ni topik kita adalah inertia. Macam mana kita nak kaitkan dengan inertia ni supaya kita boleh measure inertia ni, kita boleh ukur inertia ni. So kita kaitkan dengan jisim. So kita kata objek yang berjisim besar, dia mempunyai inertia yang tinggi. Okey. Okey, kemudian macam mana yang kita katakan, oh ini inertianya tinggi lah, ini inertianya rendah lah, kan? Kita dah kaitkan dengan jisim tadi. Oh, jisim besar, inertia besar lah, kan? So kita kaitkan dengan satu kuantiti yang lain yang dia akan nampak lebih kuantitatif. Nampak kita boleh ukur dia. Oh, kita kaitkan dengan masa berhenti ni. Dengan masa berhenti. Maksudnya jisim yang besar ni, apa kesan dia kepada masa? Kan? Kalau masa itu lebih lama, maksudnya apa? Betul lah inertia dia tu tinggi. Kalau masa tu lebih rendah, inertianya rendah saja. Okey, boleh? Nampak perkataan inertia tadi, kan? Kita hubung kaitkan dia dengan jisim, kan? Dan jisim ni, kan, kita nak tengok dia besar ataupun dia kecil, dia punya inertianya adalah kita tengok pula pasal dia punya T dia, masa dia tu, masa ayunan dia tu, ataupun kita kaitkan dia dengan tempoh. Sebab tempoh ni unitnya saat, masa ni memang saat lah kan. Okey, so tengok dalam awak punya ni inference, inertia satu objek bergantung kepada jisimnya. Okey, tak, awak potonglah, awak terus sebut bahawa jisim yang dipengaruhi oleh tempoh.
Cikgu nak betulkan dalam buku teks ni dia. Kalau nak padam ni pun boleh. Padam potong terus dekat ni. Cikgu benarkan. Yang ni boleh tulis kat buku teks. Kan? Okey. Okey, kemudian apa tu, semakin besar jisim, okey ni dah betul. Semakin besar satu jisim semakin semakin besar bertambah bertambah tempoh. Okey. Mengenal pasti, bukan mengenal pasti mengkaji hubungan. Okay, kaji hubungan. Kaji hubungan antara jisim dan tempoh. Okey, so yang bawah-bawah ni semua dah betul lah. Kan yang atas tu je dia salah sikit. Okey. Okey, boleh so ni kita akan tengok nanti kan. Tu atas betul apa? Tak jelas lagi. Mana? Yang mana? Yang ni. Inference tu. Jisim dipengaruhi oleh tempoh. Jisim dipengaruhi oleh tempoh. Potensi dia semakin besar suatu objek, semakin bertambah tempoh. Tujuan dia mengkaji mengkaji hubungan antara jisim dan tempoh. Okey, bawah-bawah ni betul. Okey, nanti yang ni kita akan buat nanti eksperimennya. Okey. Okey, so habis kita buktikannya kan. Sebenarnya bila awak buktikan ni awak akan dapati bahawa apabila kalau kita buat graf tempoh dengan jisim, kita akan dapati bahawa bila jisim bertambah kan tempoh ni pun juga akan bertambah. So dia dapat macam tu nanti. Dia akan dapat berkadar secara langsung. Okey, boleh? Okey. Nampak ini sebenarnya kita buat apa? Kita buktikan secara kuantitatif. Kita buktikan secara kuantitatif. Kita measure dia. Kan? Dalam fizik, sebab tu fizik ni dia kata apa? Apakah fizik? Apakah apa tu physical quantity? Apakah kuantiti fizik? Jawapannya adalah kuantiti yang boleh diukur. Inersia merupakan satu konsep fizik. Kan? So dia boleh diukur. Tapi kalau nak ukur inersia tak ada alat pengukur. So kita definisikan dia secara operasi dengan kita mengaitkan dia dengan jisim. So jisim boleh ukur, masa tu boleh ukur. So kita boleh kaitkan antara dua tersebut. Okey, boleh? Okey, kemudian kita nak tengok kesan dia ni. Yang ni kita lihat secara kualitatif. Kualitatif ni maksudnya kita tengok dia punya situasi lah. Tak boleh nak measure lah. Kan? Kita tak boleh ukur dia tapi kita boleh measure dia, kita boleh nampak secara pemerhatian dia kan apa kesan dia. Okey. Okey, yang ini dia kata apa dalam gambar ni, dia kata dekat ISS ni. ISS ni penggunaan neraca inersia oleh angkasawan. Ni. Dia nak timbang berat dia berapa. Kan? Okey. So untuk pengetahuan awak kan dia ada dua perkataan tau. Satu jisim ni pun kita dah bezakan dulu kan. Jisim, satu lagi adalah berat. Kan? Dua ni. Okey, kalau dekat bumi kan jisim dia kalau awak timbang contohnya 50 kg kan. Okey, so berat awak akan dapat lebih kurang kalau cikgu buat dia punya G dia 9.81 tapi cikgu round off kan jadi 10 lah, senang sikit nak nampak ni. So dia akan dapat 500 Newton. Tapi kalau dekat bulan kan, kalau dekat bulan kan jisim tetap 50 kg tapi berat dia ni akan jadi 1/6 daripada 500. Tapi kalau dekat angkasa kan, dekat ISS kan, dekat ISS tak ada graviti kan. Jisim tetap 50 kg juga. Tapi kat sini ni berat dia sifar. Okey. Ni jisim ni neraca biasa lah kita boleh pakai. Bukan neraca biasa. Penimbang biasa tu kan kita boleh pakai untuk kita timbang jisim. Kan. Kalau berat ni dia ada special dia. Dia ada special, maksudnya dia dalam unit Newton. Kalau perasan neraca, tapi mungkin awak tak pernah pakai lagi lah kot. Rasa dah pakai ni ada. Awak dah pernah pakai ni. Sebab apa awak ada buat eksperimen Archimedes Principle. Masa tingkatan 1, 2, 3 kalau tak salah cikgu. Okay. Dia ada skala-skala di sini. Belakang belah sini pun dia ada skala agak. Di kiri kanan dia boleh pakai. Depan belakang dia boleh pakai. Okay. Dekat sini neraca dia, skala dia dalam kilogram. Belah sini skala dia dalam Newton. Okay. Satu skala dalam kilogram, sebelah sana skala dia dalam Newton. Okay.
So neraca spring ni dia boleh ukur jisim dan dia boleh ukur berat. Dia boleh ukur berat. Sebenarnya dia ubah je sebenarnya skala belah sini. Sebenarnya dia dah darabkan dah siap-siap 9.881 itu je sebenarnya. Okay. Siapa tak faham tengok balik lah tentang apa beza jisim dan juga berat. Okay. Okay. Okey, kita tengok beberapa situasi. Tengok situasi yang pertama, ni cikgu pergi laju lah sebab ada 5 minit lagi. Ni ada air dekat payung kan, air kat payung. Kita boleh keluarkan air pada payung tersebut. Okay. Dengan cara kita buat apa? Kita pusingkan payung, kemudian kita berhentikan payung serta-merta. Bila payung berpusing, air pada atas payung pun juga bergerak. Okey. So kemudian kita berhentikan payung serta-merta, air yang ke atas payung tadi yang dalam keadaan bergerak, dia akan cenderung untuk terus bergerak. Maka dia akan terkeluar daripada payung. Okey, begitu juga dengan bas ni. Tengok bas ni belum start enjin lagi. Okey, dah start enjin, dia duduk tegak je kan sebab dia dalam keadaan berhenti. Enjin start, dia tekan minyak, bas ni bergerak. Apa berlaku pada orang ni? Orang ni dia akan terhumban ke belakang sikit, dia akan bergerak ke belakang. Sebab apa? Asalnya dia dalam keadaan pegun, dia tak bergerak. So dia nak cenderung untuk terus kekal pegun, kan menyebabkan dia macam dia nak tertinggal daripada bas tersebut. Kan sebab tu dia terhumban ke belakang. Okey. Begitu juga bila dia dah lepas bergerak, kemudian dia nak bas ni berhenti serta-merta, dia akan terhumban ke hadapan. Sebab apa? Dia dah dalam keadaan bergerak. So bila dia dah dalam keadaan bergerak, dia akan cenderung untuk terus kekal bergerak. Kan? Sebab tu dia terhumban ke hadapan. Okey. Ini situasi 3, nak keluarkan botol sos ni kalau awak letak macam tu je tak terkeluar dia. Kan? Tapi kalau cair dia keluar lah kan. Kalau jenis pekat tak terkeluar dia. So apa kita buat? Kita tolak dia ke depan, kita tarik dia ke belakang. Ataupun sebenarnya awak tolak ke depan, awak berhentikan. Tak, berhentikan. Kan? So bila kita berhentikan, kita akan perhatikan bila botol tu digerak ke depan, botol dan sos bergerak ke hadapan. Botol sos diberhentikan serta-merta, tetapi apa yang berlaku pada sos ni, sos dalam keadaan bergerak asalnya akan cenderung untuk terus kekal bergerak menyebabkan dia akan terkeluar daripada botol sos. Okay. Ini tangki air ni dia buat partition macam ni sebab apa? Dia tak nak jadi macam ni kan. Bila kita partition, sebenarnya contohnya M dia 50 kg kan. 60 kg. Kita bagi 3 partition, maksudnya setiap ni dia dapat 20. Kita pisahkan dia. Tapi kalau kita buat satu tong besar macam ni, sini dia jadi 60 kg. So apa berlaku? Jisim dia besar. M dia besar. Bila M besar, kita tahu bahawa inisialnya besar. Okay? Kalau bas ni, lori ni tengah bergerak, dia tengah bergerak kan, tiba-tiba dia berhenti. Apa berlaku pada air ni? Air yang berjisim besar ni akan cenderung untuk terus kekal bergerak. Okay? Silap-silap boleh pecah ni dinding tangki ni. Okay? Tapi bila kita buat partition macam ni, dia punya nak kekal bergerak tu dia tak berapa nak boleh bergerak sangat sebab daya tahan yang kita letakkan pada kita tahan dia, dinding yang kita tahan itu mengenakan daya kepada air ni. Okey. Menyebabkan dia kurang sikit lah. Ataupun kalau macam ni kan istilah dia, dekat sini ada seorang je tahan. Seorang je yang tahan, tapi kat sini ada 3 orang. Ada orang pertama, ada orang kedua, ada orang yang ketiga yang tahan. Okey. Sebab tu dia lebih bagus kita ni. Okey, yang ni situasi kelima kan, awak boleh baca. Okay, situasi keenam tali pinggang kan. Sebab dia nak terhumban ke hadapan ni kan. Sebab tu headrest ni pun penting tau. Headrest belakang ni. Headrest kat belakang ni penting untuk bila kereta stop, dia nak bergerak ke depan, apa berlaku pada kepala dia ni? Dia akan bergerak ke belakang. So bila ada headrest, dia mampu untuk tampung kepala dia. Okey, habis tentang Indonesia. Okey. Cikgu lupa lah yang tadi tu dah bincang belum ni? Dia punya modul ni. Okey. So modul ni kita tengok modul Indonesia. Modul Indonesia ni sikit je. Okey. Okey, dalam modul Indonesia ni cikgu nak awak tulis ni sekarang. Buat sekarang. Okey. Mula-mula contohnya adalah duit shilling duit shilling. Indonesia duit shilling menyebabkan ia kekal berada dalam keadaan pegun. Okay. Ni boleh pakai pen biru
Ambil pen biru, tulis, lepas tu awak tanda pakai pen merah. So cikgu dah tak payah tanda nanti. Okey, tulis sekarang, tulis. Okey, duit shilling jatuh secara menegak ke dalam gelas disebabkan oleh beratnya. Okey. Hakimi, tulis sekarang. Okey, contoh 2. Okey, ni bongkar-bongkar ni maksud dia tolak yang satu ni dia tolak satu ni. Inisial bongkar-bongkar kayu yang lain menyebabkan mereka kekal dalam keadaan pegun. Berat bongkar-bongkar lain menyebabkan mereka jatuh secara menegak ke atas meja. Okey, berat ni dia jatuh ke bawah lah. Kan? Okey. Okey. Tak dapat balik, nanti awak tengok balik video ni Okey, kemudian contoh 3, baldi baldi kosong, dalam ni kosong. Kan, yang ini ada pasir, kan. Baldi yang berisi pasir mempunyai inisial atau jisim yang lebih besar berbanding dengan baldi kosong. Kan. Pemerhatian dia, baldi yang berisi dengan pasir didapati lebih sukar untuk bergerak. Ataupun dah bergerak tu nak berhenti dia susah berbanding dengan baldi yang kosong. Okey. Okey, seterusnya. Mewajarkan kesan inisial dalam kehidupan seharian. Okey. Ini kita ulang balik tadi, penumpang-penumpang bas akan tersentak ke belakang apabila bas tiba-tiba memecut dengan keadaan pegun. So, inisial penumpang membuatkan mereka kekal pegun. Penumpang motosikal tumban ke hadapan apabila motosikal berhenti dengan tiba-tiba. Okay, inisial penunggang motosikal mengekalkan keadaan gerakannya dengan laju malam. Okay. Maksudnya dia nak kekal untuk terus bergerak. Kan? Dia dah motor bergerak, tiba-tiba motor tu berhenti serta-merta. Kan? Sebab orang ni dia tak terikat dengan motor, maksudnya dia akan cenderunglah untuk terus kekal bergerak, sebab tu dia terhumban ke hadapan. Okay. Truk yang sedang bergerak lebih suka untuk dihentikan berbanding dengan kereta yang bergerak. Sebab tu bila bawa lori awak kena ada jarak yang selamat lah. Kan? Kalau kereta ni mungkin 1 saat boleh berhenti dah, tapi lori ni mungkin apa? Mungkin 5 saat. Truk yang punya jisim yang lebih besar, maka inisialnya juga besar. Kan? Kalau ini misal kata ini adalah apa ni terminal kan? Terminal ferry disebut apa? Jeti kan. Ada satu kapal besar, kapal ni besar. Kan, kapal besar. Kalau kapal besar ni nak sampai ke terminal ni, mungkin dalam 3 km dia dah matikan enjin. 3 km dah mati enjin. Okey, enjin dia dah mati. Kena matikan enjin dia. Kalau tak, dia langgarlah terminal ni, kan? Sebab apa? Dia perlukan masa yang lebih lama untuk dia berhenti. Kan? Tapi kalau bot biasa dah nampak tebing ni, dia berhenti pun dah boleh lah. Kan? Okey. Okey, ni sos tadi, sos. Inisial sos tomato itu memaksa sos untuk mengekalkan keadaan gerakannya dan seterusnya mengalir keluar. Okey. Okey, awak kalau ada awak kat sini, okey, kemudian ni gajah. Kan? Ni gajah. Gajah kejar awak. So macam mana larian yang awak nak buat? So kalau awak lari, kalau awak lari straight je, memang gajah ni boleh kejar awak lah. Kan? So apa perlu awak buat? Ada awak lari zigzag. Lari sini, kan? Gajah ni bila dia bergerak, kan? Apa tu? Okey, ni gajah. Awak bergerak sini kan? Bergerak, okey, dia lari tak. Awak ubah, tuk sini. Apa kesan dari gajah ni? Gajah ni akan terlajak ke depan. Sebab apa? Jisim dia besar. Bila jisim besar, bila dia bergerak, dia akan terus kekal bergerak. Kan? Oh, lepas tu dia patah balik ni. Oh,
Kan? Dia kejar. Awak buatlah zigzag. Lama-lama dia jauh lah tertinggal. Okey. Cikgu, Ha, gajah lari laju ke? gajah lari laju ke? Kan? Macam tak laju ke? Tak laju ke? Tahu Engkau tak? lari laju ke? Engkau lari laju ke? Saya Azam? biasa je. Kan? Takat lari dari gajah tu okey lah. Tapi kesimpulannya jangan pergi masuk hutan lah cari gajah kan. Itu je lah. Kalau lah bisa kata jumpa. Kan? Tapi kalau harimau jangan pula kau lari zigzag. Kalau harimau macam kata awak lari zigzag kan. Dia terus sini, awak pun terus ke sini kan. Apa berlaku? Dia terus lompat makan awak sini. Kan? Kena lari straight lah kan. Sebab dia boleh tukar lah dalam masa yang singkat. Okay. Kalau bukan gajah lah, misal kata apa, ada apa-apa yang berat lah kan. So masa tengah berlari tu dia kejar tu, boleh masa berfikir, oh dia jisim besar lah, kita kena ubah lah arah-arah dia sikit ni supaya dia tak langgar kita. Okay. Sikit lagi kesan-kesan positif. 3 kesan positif Indonesia: menggeringkan payung dan membuka dan menutupnya dengan cepat, mengetatkan penukul yang sudah longgar. Kan ni kepala penukul ni kan. Kepala penukul kan. Kepala penukul ni kita nak ketatkan dia, kita hentak macam tu je. Kita hentak kan. Yang ini besi so jisim dia besar. Jisim besar dia akan terus kekal nak bergerak, so dia akan tertolak ke bawah menyebabkan dia akan masuk dalam pemegang ni. Dia akan masuk dalam pemegang. Seorang penggusti sumo punya jisim yang lebih besar, punya inisial yang besar. Kan. Ini kalau macam siapa macam Afiq ni kan, atau Alif Nazhan ke, tolak pakai jari pun dah boleh jatuh. Kan. Tapi kalau Hakimi ni kita tolak pakai jari, mungkin susah sikit lah nak jatuh kan, sebab jisim dia besar. 3 kesan negatif Indonesia. Semasa kemalangan, penumpang akan tercampak ke depan apabila kereta berhenti. Kan. Sebab tu kena pakai tali pinggang. Kan. Tali pinggang. Headrest pula untuk halang daripada apa, bila dia nak mula bergerak. Kenderaan berat akan mengambil masa yang lebih panjang untuk berhenti. Bas ke apa kan, dia akan ambil masa. Dia tak boleh berhenti serta-merta. Menyebabkan janganlah duduk dekat sangat dengan bas. Sebab apa, kalau dia kalau awak berhenti, dia tak boleh berhenti dia serta-merta. Kan, memang dia akan langgar awak punya. Okey, penumpang bas akan tumbang ke depan bila berhenti secara tiba-tiba. Okey? Boleh? Okey. So itu saja habis topik Indonesia. Okey? Habis topik Indonesia.